Orang yang sentiasa menjaga batin di sini bukanlah merujuk pada golongan batiniah. Cuma di luar sana ada satu golongan yang dinamakan golongan batiniah, golongan sesat yang meninggalkan syariat. Tetapi ahli batin di sini ialah orang yang menjaga pandangan hatinya. Satu benda yang kita kena ingat. Di hati ni ada mata. Mata hati. Dinamakan Ainul Basirah. Mata hati ni satu je tempat pandangan kita. Apa dia? Allah. Jangan pandang hati ni, jangan pandang kepada selain Allah. Dan jangan letak sesiapa pun dan apa pun selain Allah. Itu yang kita pesan berkali-kali ya. Balik nanti. Dah buat ke belum? Dah. Kepesan tu pun dah tak ingat. Balik nanti. Ni kita fokus belah sini lah sebab majoriti ya. Yang ni belah ni minoriti, diam-diam je lah. Okey lah. Ya balik nanti jumpa suami. Ya, yang ada suami, yang tak ada suami nak buat macam mana kan, Allah dah ambil ataupun Allah dah pisahkan, tak ada masalah yang tu ya. Khususnya yang ada suami, balik-balik panggil suami elok-elok dengan bahasa yang beradab. Ya, kalau boleh letak suami kat atas kursi, kita duduk kat bawah. Okay, ya. Pernah macam tu? Dia sebenarnya puan-puan dengan suami ni, puan-puan dia dengan suami ni, puan-puan kena duduk bawah, suami duduk atas. Ya, hormat, mulia. Ya, tolong beli kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah, tak pernah belajar kan? Tak pernah? Patut duduk atas kursi sama-sama. Ada satu kitab Muhimmah. Cantik kalau nak baca kitab tu. Kitab Muhimmah ni dia ada dua kitab dalam tu. Kitab Muhimmah wal Mawaiz al-Badi'ah. Tak apa, beli kitab tu, tolong baca dalam kitab tu. Seorang isteri dengan suami ni ialah dia kena sentiasa tunduk dalam keadaan rasa apa? Rasa malu dengan suami dia. Dia tak akan memulakan percakapan sebelum suaminya memulakan percakapan. Dan dia sudah berat. Ni bukan masalah berat tak berat ni. Masalah kena buat. Dia tunggu dulu nak cerita sampai habis. Berat ke tak berat ke? Tak boleh kena buat ni ya. Balik nanti kena buat ni. Ni dalam kitab ni. Dalam kitab ni siapa yang bagi tahu? Para alim ulama, Nabi bagi tahu ni. Antara adab seorang isteri dengan suami ialah dia kena tunduk. Jangan dia tengok suami tu pun tak boleh. Tengok je tak boleh. Dia kena tunduk. Dan dia kena diam. Ya, tunduk dan diam. Dan jangan dia berbicara selagi mana suami dia tidak benarkan dia berbicara. Dan dia kena minta izin. Abang, saya nak boleh saya nak cakap sikit. Tak payah hiling kepala, jangan. Terima je. Baik, contohnya satu lagi, yang terbaik lagi kalau dia duduk di kursi, suami keluar daripada bilik, dia kena bangun. Dia kena bangun, bang, silakan duduk. Ni dalam kitab Muhimmah ni saya cerita ni. Memang kena baca kitab tu lah lepas pada ni rasa-rasanya. Rupa-rupanya tak tahu ni. Habiskan dulu kan. Kemudian bila kena bangun, dia kata, bang, sila duduk. Abang dia duduk, dia jangan duduk lagi. Dia jangan duduk lagi. Lepas tu kalau suami dia kata, silalah duduk, baru dia boleh duduk. Yang terbaik lagi, tak apalah bang, saya duduk kat bawah. Ini memang ni bukan wanita lagi dia, ni bidadari syurga dia. Bab tu amin. Tapi dia kena duduk bawah. Masa duduk bawah tu minta izin, abang, saya nak minta izin, saya nak cakap satu benda yang paling penting. Ya, bahawa bermula daripada hari ini, yang mulia hari Jumaat ni, ya, berapa hari bulan ni, saya nak buang abang daripada hati saya. Tadi bukan main lagi kan. Berdiri hormat, duduk minta izin. Tapi itu betul tu ya, saya cakap dalam kitab tu. Kalau puan-puan tak pernah buat apa-apa, buatlah sekali pun. Ya, moga-moga malaikat catat dalam buku catatan. Maka ini adalah bidadari-bidadari syurga yang tak ada di akhir zaman seumpama itu. Yang biasanya akhir zaman ni, ya, abang, apa cerita hari ni? Itulah di akhir zaman. Okey. Betul, saya cakap ni dalam kitab. Nanti kalau itu, nanti saya bincang dengan Puan Hajah Salwa. Nanti kita baca yang tu lah lepas ni ya. Tak adalah, tak ada.
Ha. Allah. Tapi kalau baca kitab yang tu, ada seorang tu, mak saudara dia atau pak saudara dia nak kirakan dia, nak calonkan dia seorang suami. Lalu dia pergilah jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, boleh tak engkau ceritakan kepada aku hak-hak seorang suami? Maka Rasulullah cerita pada dia hak seorang suami. Last sekali dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah, kalau inilah hak seorang suami, saya tak akan kahwin. Kerana berat, kata dia. Isteri, kalau inilah hak seorang suami, dia kata, saya tak akan kahwin, wahai Rasulullah. Betul lalu amat berat. Tapi perempuan tak boleh, tak ada pilihan sebab dah kahwin. Tak ada pilihan. Tajuk apa dah kita ni ya? Tajuknya ialah nak bagi tahu bahawa hati ni hanya untuk Allah. Yang kita menjadi terbeban dalam dunia kehidupan akhir zaman ni sebab hati ni kita berbelah bahagi. Dan kebanyakan hati kita ni kita serah pada orang, itu paling bahaya. Ya. Kita tak belajar, kita kena belajar dulu, tapi dulu tak tahulah sebab kita tak belajar, harap-harap Allah ampunkan kita. Ya. Masa bercinta dulu, subhanallah. Ya. Bukti I cinta kat you, I serahkan hati I kepada you. Oh, bukan setakat hati, jiwa dan raga. Ya, yang kawan tu jiwa dia pun tak terjaga. Okeylah, setakat tu dahulu insya-Allah ya. Saya nak fahamkan pada hati saya, pada hati tuan-tuan dan puan-puan bahawa hati ni adalah untuk Allah. Kenapa? Kerana di hati ni ada mata, dan mata tu hanya memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mata bukan memandang. Hati ni bukan, pandangan hati ni bukan memandang, menyaksikan Allah. Ya, hati ni ada sentiasa dengan Allah. Sama ada ada niat, sama ada niat hati ataupun rasa kebersamaan dengannya. Bagaimana hati sentiasa memandang Allah, menyaksikan Allah, sama ada niat kita sentiasa dengan Allah ataupun rasa kebersamaan dengan Allah. Ya, rasa, bukan fizikal, bukan benda. Ya, sebagaimana saya pernah sebut bahawa Allah dekat tak dengan kita? Dekat. Dekat tu apa maksud dekat? Dekat tu bukan maksud pada jarak. Dekat itu pada rasa. Rasa hati. Alhamdulillah orang Malaysia ni dia bagus. Dia kata apa? Jauh di mata, dekat di hati. Pandai, itu bahasa yang benar. Dan bahasa yang benar itu kepada apa? Kepada Tuhan yang Maha Benar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jauh di mata, dekat di hati kekasih yang ada ni, tak. Allah sebenarnya. Kerana kekasih yang paling setia adalah Allah. Sesiapa yang ingin mendapat kesetiaan yang benar-benar setia, berkasih dan bercinta dengan Allah. Tetapi kalau puan-puan dan tuan-tuan bercinta dengan manusia, puan-puan akan menunggu. Bukan tak setia, tapi memang tak dibenarkan untuk setia. Okey ya? Setia hanya kepada Allah. Okey ya? Betul. Tambah-tambah orang lelaki. Orang lelaki tak boleh setia. Kerana orang lelaki setia hanya seorang kepada seorang wanita sahaja. Ini berkali-kali saya pesan. Ya, orang lelaki ni dia hanya setia pada seorang wanita, namanya ibu dia. Kalau isteri tak. Puan-puan jangan minta setia dengan suami. Dengan suami puan-puan minta tanggungjawab, amanah. Saya ni abang, amanah yang Allah beri kepada abang. Kalau abang khianat amanah ini, peluang abang untuk ke syurga tipis. Ini amanah ni, isteri-isteri ni amanah ni. Ya, tambah satu lagi, 2 amanah. Betul ya? Bukan main-main, bukan sebarangan ni. Puan-puan nampak, oh seronok lah abang. Tak, bukan seronok. Abang sedang menanti sesuatu persoalan yang lebih besar di hadapan Allah. Abang nak tak? Tanya dia. Abang nak tak? Saya ni pun abang terhegeh-hegeh jaga saya. Tak adalah macam tu. Okey je pun. Sebenarnya dia pun cakap balik, sebenarnya bukan abang yang jaga you, Allah yang jaga you. Ya. Sebab tu you silap faham selama ni, you ingat abang yang jaga. Tu yang you rasa sedih. Sebab abang kadang-kadang jaga dia, abang pun tak terjaga. Jadi sebenarnya abang sekadar memohon pertolongan kepada Allah supaya Allah yang sebenarnya yang jaga awak semua dan anak-anak.